أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat kepada kang ibu, kang bapa dan ayah-ayah semua saat itu. Salam hormat kepada ketua kampung kita dan segala pegawai dia semua lah tu dan masuk belakang. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Utama sekali, mula-mula sekali supaya mula sebelum daripada kita nak mula baca kitab, sebelum daripada kita nak masuk isi dalam kitab kita ni, mula-mula sekali itu tak lepas tidak, tak dapat tidak, panggil mesti kita kena dah pakak-pakak bersama kita ramai-ramai ni pakak ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata, banyak lapa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala deh. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala saat itu taruhlah umur kita lagi, panjangkan umur kita lagi, hidup kita lagi pada hari ini dan seterusnya lah. Hidup kita Tuhan beri rezeki kepada kita, Tuhan beri dan nikmat, segala nikmat yang lain saat itu tak lepas daripada Tuhan beri belaka lah tu. Tu. Gerak-geri kita boleh mari semaya masjid berjemaah bersama dengan imam kita saat itu. Saat itu gerak-geri daripada Allah Ta'ala juga. Tu. Dan lagi pula kita boleh gerak-geri, boleh mari datang, boleh mari pakak-pakak bersama dalam majlis ilmu malam ini. Itu pun tak lepas tidak daripada gerak-geri Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian itu jangan lupalah kita saat itu dah. Kena banyak sebut lapa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kedekung, jangan kupik. Tu. Bangun pagi kita ucap alhamdulillah dah. Mana doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa baca doa tu. Tu. Kita sebutkan doa tu, kita lapangkan doa tu, tanda katanya kita saat itu tak lupa jaksa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Berikan hidup lepas sehari, itu mari daripada Allah Ta'ala. Tu dah. Nikmat yang paling besar banyak.
hak lepas ngaji sat itu nikmat iman, nikmat Islam, hak tu hak molek hak golek dah. Patu nikmat hidup kita, nikmat makan kita dan lain lagi sat itu mari daripada Allah Taala belaka dah. Jadi alhamdulillah sekali lagi dah. Kepada ibu-ibu, kepada bapa-bapa yang saya hormati, mari ngaji malam ni dah. Ibu-ibu, bapa-bapa dan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi dan saudara-saudari, adik kakak kita hak mana mari malam ni saya mohon deh. Saya minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Mudah-mudahan buat kita semua ni hak mana mari mengaji malam ni, mudah-mudahan Allah Taala taruhkan umur kita dalam kesihatan, jauh daripada bala bencana. Dan lagi pula kita berdoa kepada Allah Taala pihak-pihak hak mari mengaji malam ni, mudah-mudahan Allah Taala tu beri rezeki yang halal kepada kita, rezeki yang barakat kepada kita. Kita doa lagi pihak-pihak duk sakit, pihak-pihak duk dalam keuzuran, laning duk tak sihat lagi, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tu cepat sembuhlah dia saat ni tu dah. Tu. Hak paling pentingnya, kita kena minta kepada Allah Ta'ala, jangan terlupa yang mana kita mari mengaji malam ni, kita niat ubik umah nak mari mengaji malam ni, wi ikhlas hati molek, lepas tu kita doa kepada Allah Ta'ala katanya, ya Allah mintalah ya Allah saat ni tu berilah ilmu yang manfaat, ilmu yang barakat kepada kita deh. Itu sebagai ucapan lah dah. Jadi alhamdulillah. Tak saya panggil kecek pe lagi dah. Tu. Dia bahasa dia dah, tak dah. Belum nak ajar kitab dia nak ucapan gitulah. Nyoh dah. Ucapan terima kasih kepada kita mana-mana mari malam ni. Jadi alhamdulillah pada mengaji kita malam ni. Dah. Malam yang mulia, malam yang barakah malam ni. Kita main mengaji malam ni malam Jumaat, hak mana mari saat ni tu kalau boleh duduk dalam masjid, tu lebih molek sekali. Lebih molek sekali. Tu. Supaya apa? Kita main duduk dalam masjid ni, kita boleh niat iktikaf yang kedua, kita boleh duduk dalam halaqah ilmu. Kelebihan duduk dalam gulung ilmu, duduk dalam likung ilmu ni ialah dah. Tapi dia mau kata tak dengar mana duduk dalam masjid dah. Jadi gua jadi apa? Tu lain hal lah. Tapi hak nak aulanya kalau lah mari saat itu pakak-pakak mari duduk dalam masjid, hak tu lebih molek sekali dah. Habis. Maka sambungkan pengajian kita malam ni. Duduk pada muka apa ya Ustaz dik? Muka pak dah. Muka pak lagi dah. Kitab penawar bagi hati kita ni duduk pada muka pak. Mana beheng? Di mana ni? Di mana lah Ustaz itu? Buah ni kita baca tak ada habis. Jadi alhamdulillah tengok dah. Pengajian kita malam ni duduk pada muka pak dalam tajuknya penduh luar saat ni tu. Maka minggu lepas saat ni tu duduk kecap cara bergapo weh. Syekh Qadim min Delhi duduk pesan kepada kita semua. Hak mana mari mengaji, hak mana duduk mengaji kitab dia ni. Ya pesannya, ya royak nasihat kepada fak kita saat itu katanya wajib fak kita semua saat itu kena jaga segala anggota zahir kita yang 7. Start daripada mata hingga kepada 2 kaki saat itu. Kita kena jaga, wajib kita kena jaga, wajib kita kena bersih, wajib kita kena pelihara. Tu daripada 7 anggota saat itu. Dah? Situ. Dan lagi pula ya katanya Syekh Qadim min Delhi ya pesan kepada fak kita semua ni wi ingat sokmo dalam hati fak kitanya. Wi ingat sokmo di dalam hati kita saat itu katanya Allah Taala tu beri nikmat yang paling besar kepada kita. Tu. Hak mana pihak-pihak Allah Taala beri nikmat ada mata, tak ada buta, ada kaki, tak ada cedera, ada tangan, tak ada kudung. Tu ada tubuh badan, tak ada penyakit. Itu nikmat yang paling besar. Dah ingat gitu. Dah. Tapi ingatlah, nikmat hak besar hak tu. Tapi nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Tu. Maka pia-pia yang Allah Taala beri sihat, beri sempurna segala anggota tu ingat semua dalam hati kita. Makna katanya kita kena ucap banyak syukur dan lagi pula kita kena jaga. Dah tu tanda ingat tu.
Mana katanya kita kena ingat saat itu iaitulah kita kena jaga segala anggota kita yang 7. Tu tak buat benda sia-sia, tak buat benda tak baik, tak buat benda berdosa. Tu. Itu apa yang katanya tanda ingat dalam hati. Habis. Dah lagi pula dah. Tu. Wajib kita kena jaga segala anggota kita. Wajib kita kena pelihara. Dan lagi pula wajib kita kena syukur hati. Tu. Jangan lupa semua lah. Syukur mana? Syukur yang Allah Ta'ala beri. Nikmat 2 telinga kita tak ada tulis. Dah tak dinah. Beri nikmat mata kepada kita boleh tengok. Beri nikmat kaki boleh kita buat kerja. Beri nikmat tangan boleh kita duk jamah tu jamah ni, buat tu buat ni. Tu kena banyak syukur lah. Habis. Dia katanya, lagi dia kata Syekh Qadir dia katanya, kalau lafaz kita saat ni tu tak jaga anggota kita yang 7, ingatlah kita saat ni tu akan temunglah. Nak lari tak lepas. Kalaulah kita tak jaga saat ni tu, akhirat sana semua anggota kita yang 7 saat ni tu akan jadi saksi semua. Jadi saksi di atas kita. Jadi saksi jadi mudarat di atas kita kalaulah kita tak jaga. Tu dah. Ingat pada hari akhirat sana saat ni tu. Maka hidup kecek hak minggu lepas saat ni tu, begiye hak Syekh Qadir min daily hidup kecek saat ni tu, kecek saja tak ada dalil, dia tak boleh pergi weh. Dia tak kemah. Mana hidup kecek kalaulah tak ada dalil? Hak ananya, hak katanya anggota kita kalaulah kita tak jaga akan jadi saksi depan Tuhan. Tu. Dah beri dah. Situ tu. Duk kecek biar duk nasihat ingat kepada orang-orang duk mengaji kitab dia saat ni tu. Kata kena jaga. Kalaulah mu tak jaga, kalaulah fak kita tak jaga, anggota semua saat ni tu akan jadi saksi mudarat di atas kita. Maka saksi apa dah? Maka dalilnya. Ni. Maka dalilnya nak koyak dalil katanya ya anggota kita tu jadi saksi depan Tuhan tu. Lagu mana weh? Dia katanya seperti firman Allah Taala. Ni panggil menepati dalil ni tadi ni. Menepati dalil. Tengok. Ayat Quran tu ni weh. Ayat Quran ni pada surah Yasin. Surah Yasin ni hikmat banyak dah, setengah daripada setengah. Tok guru duk koyak tu dah biar rajin buat amalan Yasin tunggal. Ada kelebihan situ. Biar buat amalan Yasin 7 mubin. Boleh juga situ. Biar baca Yasin nak malam ada kelebihan dia, ada rahsia dia. Biar baca Yasin tiap lepas sembahyang subuh, ya ada rahsia dia. Sadi. Atau kecek bab amalan lah. Nek katanya tak surah Yasin ni banyak faedah. Banyak fadilat, banyak kelebihan. Kalaulah pia-pia saat ni tu tahu. Tahu sudah waktu buat. InsyaAllah ia akan mujarab jadi tu sungguh. Dah. Sampai tu setengah daripada setengah kita mengambil daripada tu guru mullah babode cahaya. Ya orang cahaya. Ya duk bangun nak sudah mati tu kita pergi ziarah dia, ya wi amale suruh baca Yasin tiap malam. Tiap malam ya suruh baca Yasin. Lepas ngorek start pada lepas ngorek, patut ikutlah nak baca pian mana. Bawa malam Jumaat ya suruh baca surah Yasin dengan surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi itulah. Tu. Apa panggil babali situ tu, ya wilah amalan situ tu. Tu nak katanya kelebihan surah Yasin saat ni tu banyak. Maka malam ning dah. Nak ambil syahid nak ambil dalil sepotong ayat Quran yang jadi dalil yang jadi kata hari kiamat sikit-gigi segala anggota kita yang 7 ni akan jadi saksi depan Tuhan ni. Mana weh? Dia katanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu ayat surah Yasin ayat rakam 65. Tengok. Dia kata artinya firman Allah Taala ni pada hari kiamat
Mencap oleh Allah Ta'ala. Mencap. Mencap ni makna apa? Cap. Mainlah. Tutup dah. Mencap. Yakni tutuplah. Tu. Pada hari kiamat sana sikit lagi, pada hari kiamat ni ya katanya mencap oleh Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala tutuplah. Tutup soal itu atas segala mulut mereka itu annas. Manusia. Hari kiamat esok. Ni dalil ni. Ni kena ingatlah kita perhati molek. Jangan buat main-main tengok ayat Quran ni dah. Kita dah ngaji malam ni, kita belah dengar dah malam ni. Maka dah kita kena usaha, kena jagalah deh. Kita kena jaga. Tak boleh buat lah ni kita kokok asuh-asuh. Hak mana tak boleh patai lari lagi saat ni tu kita kokok asuh. Kita kena niat, kena azah. Moleklah hati kita. Kerana apa? Kerana kita takut daripada sepotong ayat Quran ni. Apa tak percaya tak percaya kupuh lalu dah. Wak main-main ayat Quran. Dia mau katanya, orang duk mengajar katanya, kacau duk buat benda tak molek hak tu jadi saksi akhirat. Aku tak percaya ingat kupuh lalu lah. Tangga email dengan automatik. Ingat molek. Kita dengar dah ayat Quran, kita mengaji malam ni, kita kena ingat, kita kena yakin dah ayat Quran ni. Tengok Allah Ta'ala kata ni. Pada hari kiamat esok, pada hari kiamat esok, Tuhan saat ni tutuplah. Tutup atas segala mulut mereka itu manusia. Bangkit daripada pada masyar. Tuhan katuk salurah mulut. Tuhan cak salurah. Mana katanya Tuhan katuk salurah mulut kita saat ni tu. Dah. Makna lagu mana? Arti sekali lagi. Pasal arti di atas arti. Saat ni arti dia dah. Ni arti sekali lagi. Tak faham. Dia takut kita saat ni tu tak faham. Syekh Qadir Mendeli ya beme saat ni tu. Ya pasal arti dah pada ayat Quran situ saat ni tu. Takutlah kok kita saat ni tu tak faham. Ya pasal makna sekali lagi. Panggil pasal makna murak dia. Dia katanya artinya sekali lagi. Artinya arti mencak saat ni tu. Artinya arti mencak oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu manusia ni. Makna lagu mana? Dia katanya menegahlah. Menegah ia Allah. Ia Tuhan ni tegah. Tegah akan dia. Akan segala mulut saat ni tu. Tuhan tegah. Tu. Mana katanya Tuhan saat ni tu. Tak sewik, tak izin dah kepada mulut pada hari itu suruh kecek. Tengok dah. Menegah ia Allah akan mulut kita. Mulut manusia semua ni. Tu. Tegah daripada bercakap. Tu. Hari akhirat sana. Kita nak mati belakang. Dah. Mati kita saat ni tu tengok. Bakit daripada pada masyar ingatlah. Bakit daripada pada masyak tu katuk selalu roh mulut kita saat ni tu katuk daripada bercakap. Bercakap di sini dengan makna katanya berkata-kata. Nak kecek tu nak kecek ni, nak royak tu nak royak ni pada hari akhirat sana ingatlah. Tuhan kata dah, Tuhan royak dah. Tu mulut ni ku nak koci, mulut ni ku tak izin, mulut ni ku tak benar suruh dia kecek, suruh dia kata, suruh dia royak kepada Allah Taala. Ingat dah? Ni dalil ni. Lagi pula berkata-kata akan Allah Taala. Kena baca molek tu kitab ni, kena beradu situ tu. Kena beradu tuju bercakap, beradu situ. Juk situ. Jangan dia buat sekaligus tu. Aku tak faham. Tu. Ya kena juk sekat tu, bercakap juk sekat tu ya. Lepas tu berkata-kata akan Allah Taala oleh segala tangan mereka itu manusia. Ni yang modok lain ni wa tukallimuna tu ayat Quran situ. Dia tak ada wa ridan, teng. Wa tu wa haratah. Berkata-kata sepatut hak sesuai kena ridan berkata-kata yang nak lagu tu ibarat. Dia nak tunjuk ajar kita. Ya, bukan jatuh, bukan apa tu. Dia nak tunjuk ajar kita, kita perhati, tak perhati. Lah kita terah. Itu nak katanya berkata-kata. Berkata-kata ni, saat ni bercakap. Ni berkata-kata. Makna point tadi berkata-kata ni. Mana berkata-kata? Dengan makna gapo berkata-kata di sini?
Tu. Saat ni bercakap kita royak subuh makna berkata-kata. Berkata-kata ni kecek. Ikut nak kecek. Kecek ni pada hari akhirat esok tu email weh. Tu hai katuk gai dah mulut tu sen nak kecek pun ya. So, dan lagi pula berkata-kata akan Allah Taala oleh segala tangan mereka itu berkata-kata. Berkata-kata di sini gapo berkata makna dengan makna gapo? Saat ni. Jadi belago lah ruan ini. Saat ni bercakap kita royak pasal dengan makna berkata. Mari berkata-kata pula lek belakang ini. Di belago lah ruan tu. Makna ngeno. Tu dengan makna kata khobar-khobare di sini. Dengan makna berkhobare. Berkata-kata akan Allah Ta'ala, yakni berkhobare akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu manusia khobar. Saat ni kata-kata ni kecek raipo, kecek belakang. Berkata-kata di sini dengan makna khobar-khobare ni makna katanya, ya nak royak lah dapat tu saat ni tu. Nak royak khobar katanya si fulan be fulan Muhammad be Muhammad ni. Duk tah dunia ni tangan ya wak gapo depan tu hai ya akan royak. Tu makna kata khabar. Tu makna kata berkata di sini dengan makna khabar. Khabar ni makna kata royak wi tahu. Tu. Ya nak royak wi tahu kepada Allah Taala saat itu. Biar royak oleh segala tangan mereka itu manusia. Tu. Ni dalil ni. Ni sepotong ayat Quran ni. Ni sebagai dalil, ni sebagai jadi tanda sebagai jadi katanya hari akhirat sana saat itu kalulah kita tak jaga anggota kita malah nak mari masjid kita kata contoh kita kata demo dok be kiu bah dok be ni kok we 5 waktu dok be masjid untuk saya nak mari malah nak gerak-geri semaya rumah tak apa lucu kalau tak semaya langsung hak tulah tanggung. Kita kata lagi demo buat majlis tu, buat majlis ni. Buat benda kebajik ke, malah nak gerak-geri kita kata. Ingatlah. Atau kita saat ni tu dah contoh kita kata, misal kita katanya. Kita tu rajin duk buat benda tak molek kita kata. Tu. Buat benda maksiat. Banyaklah maksiat saat ni. Buat benda yang dideraka kepada Allah Taala mana semaya be, apa tak mau. Tu. Mabuk kaya apa berakhir bagi remo tak boleh terlipat. Tu. Banyaklah. Dah tu contoh kita kata. Semua hak kita duk berlaku lagu tu saat ni tu ingatlah. Dia katanya anggota kita saat ni tu. Iaitulah tangan kita saat ni tu ia akan nak khabare semua kepada Allah Taala. Tengoklah kita rajin nak buat kau. Tangan kita saat ni tu jadi tangan panggil kau jadi tangan panok. Ya kalau jadi tangan panjang temunglah. Dah saksi dah. Tu semua tu akan jadi saksi kepada Allah Taala. Habis itu. Ni dalil dia. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu meushah akan dia di dalam dunia. Tu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu sepotong ayat Quran di situ tu. Ya katanya dan mensaksikan. Mengsaksi ini dengan makna pasal mana mengsaksi ni? Tak payah lagi payah dak mengsaksi. Ya payah lagu mana mengsaksi. Tengok kita Jawi ya berkecek. Tengok lagu mana mengsaksikan. Mengsaksikan dengan makna katanya dan naik saksi tu. Mengsaksi dengan makna kata naik saksi. Tu. Dan mensaksikan yakni dan naik saksikan oleh segala kaki mereka itu annas manusia. Sak ni tangan nak royak depan tu hai. Tangan kita rajin nak buat benda pasal mana. Tu rajin sedekah kau tak rajin sedekah. Rajin buat jariah kau tak rajin buat jariah. Rajin buat tabarruk kedok tangan kita. Tu. Kau duk jadi tangan panjang sokmo semenjak daripada hidup hingga kapan mati, duk jadi tangan panjang sokmo. Tu. Nyanyolah akhirat sana. Tu dah tu. Tu ingat ingat gini. Kalulah kita jaga anggota kita.
Kalulah kita tak buat benda tak molek. Kalulah kita buat benda molek, tinggal benda tak molek, pun dia nak kita semua. Demo royak ni gak nasihat semua, tapi tak mau tinggal. Tu payah tu. Duk kacau royak, duk kacau nasihat, pun dia naik demo tak ada naik kepada orang lain. Tak ada naik tas dunia ni kali, naik akhirat sana. Tu dah. Dia payah belaka tu kecek bab akhirat benda tak nampak ni. Kalau lah boleh tengok, kalau lah kita buat satu dosa kita kata. Buat satu kejahatan. Dosa mari besar jeguk sabukai. Wasa takut orang nak buat. Tadi dah. Ni benda tak nampak tengok. Kaca buat deraka kepada Allah Taala pun sedap mai, jadi mai-mai. Tu. Sebab apa? Sebab dosa tak dapat tengok. Tapi nak royak katanya sikti atau kelebihan kita ni. Kita umat Nabi Muhammad, umatul Muhammadiyah ni kelebihan besar. Sikit berakyuk ia lebih daripada umat lain dia banyak. Tu sebut daripada ayat Quran saat ni tu dia katanya umat Nabi Muhammad ni. Kalau niat nak buat benda molek kita kata. Malam ni masa niat nak mai mengaji weh. Malam ni masa niat nak mai berjemaah mayang warik weh. Isya saat ni tu duk azah hati dah nak bayar jemaah kita kata. Tahu duk azah lah hati katanya nak mai mengaji saat ni tu semejak daripada awal majlis ngosuk majlis kita kata. Weh tak mari lagi duk rumah. Duk azah lah hati saja. Ingat. Umat Nabi Muhammad ni jawi kelebihan nama azah saja walaupun tuai tak mari boleh dah 10 ganjaran. Boleh padilat 10 dah. Tak ada kena duk letih. Tak ada kena duk usaha banyak. Niat saja, azaz saja oleh hati, boleh dah pahala situ. Tu umat Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalulah oleh hati dia, oleh fikiran dia, umat Nabi Muhammad ni. Duk azaz kata, malam ni malah orang nak ngaji, ngari-mari pun gitu. Aku tak erti duk dengar remo duk surah. Niat tak saya mari. Atau mak tak saya mari jemaah. Atau niat kata nak curi benda remo, atau niat nak buat perkara benda remo, niat saja oleh hati, dia tak serupa dengan kebajikan. Niat benda tak molek tu tak balas lagi. Takwi lagi. Takwi lagi panggil takwi apa? Takwi lagi, tak tanda lagi dosa. Selagi mana dia tu tak buat, tu tak tanda lagi. Tu jaga, tu royak dah kepada malaikat duk jaga Allah mahfuz saat itu. Pada sejarah Isra Mi'raj lah. Dia panggil di situ. Saat itu saya kepada malaikat tengok. Tengok umat Nabi Muhammad dak buat benda kebajikan tanah so. Dah perintah lula salurah kepada malaikat. Malaikat. Kalulah umat Nabi Muhammad buat satu ganjaran kebajikan tanah 10. Kalulah dia nak buat benda tak molek mun jangan ada tanah lagi, malaikat dia saat itu buat dulu mung tu baru tanah. Tu. Tu nak katanya anggota kita pun supaya tu jugalah. Kalulah kita duk azan nak buat benda kebajikan tu tanah dah. Niat nak buat kebajikan, nak pergi kepada tempat molek tu widah. Kalulah kita saat itu duk buat benda tak molek tu tak wi lagi, malaikat kita saat itu kena buat dulu. Dah ingat dah. Tu nak katanya lebihnya kita saat itu umat Nabi Muhammad. Sebab itu gerak-geri kita tu duk dalam pahala. Tu gerak-geri kita saat itu duk dalam pahala. Cuma kan kita saat itu sedar tak sedar, ingat tak ingat nak buat tu. Patai lari kita tak buat dah. Patut azah hati ada di dalam kebajikan semua oleh tubuh badan kita saat itu. Hak tu panggil katanya boleh kita tu. Tu nak tahu gerak-geri kita duk dalam kebajikan semua. Ni tengok ni. Tengok ayat Quran ni. Ada royak saat ni tu. Saya katanya hari akhirat sana semua kaki kita hak 2 putong saat itu ia akan jadi naik saksi kepada Allah Taala belaka. Kaki kita ia akan naik saksi saat itu tak lalu. Dengan barang yang ada mereka itu manusia saat itu. Manusia ke apa? Mengusahakan dia kan barang. Usaha atau naik saksi saat itu di dalam dunia. Di dalam dunia tu kita buat takluk pada usaha comel tu. Tu. Ayat Quran tu ada ayat dah. 2 putong kaki kita.
Tu keceh golek lah 2 potong kaki tu. Sak dia orang ceriga tak ada kaki. Tu tak nak keceh. Ani keceh golek. Orang ada kaki ni Tuhan katanya ingat molek. Kaki kita saat itu akan naik saksi. Depan Tuhan. Gapo? Barang yang ada mereka itu mengusahakan dia kan barang. Kita dak buat apa tah dunia ni. Tu kaki kita rajin dak pergi ke masjid. Kau rajin kita saat itu atau kaki kita saat itu rajin pergi kepada pak mai wayang kulit ya. Mai barike. Mai moyong. Dak pergi hal lah ni moyong. Tu. Kau kaki kita rajin nak buat benda tak molek dok pergi ke kebun demo. Jalan lagi kebun demo. Nampak sana? Baik sana. Tu kaki kita saat itu pergi kepada tempat tak molek kita kata. Tu ingatlah. Kaki kita saat itu akan naik saksi kepada Allah Ta'ala depan Tuhan saat itu. Kaki kita usaha rajin nak pergi kepada mana? Ia akan naik saksi. Ia akan nak royak segia kepada Allah Ta'ala. Tengok tu. Dah, kita duduk tah dunia ni kita rasa lepas kita kata. Lepas daripada mata manusia, tapi ingatlah tak lepas daripada gerak-geri tanah daripada malaikat pun ada. Lagi pula daripada anggota kita pun akan jadi saksi kepada Allah Ta'ala juga. Tengok jadi kapuh kapit kita. Tah dunia ni kita rasa seronok, buat benda tak molek pun rasa segar. Tak buat hak Tuhan suruh pun rasa mai-mai. Ingat molek lah. Tu. Dia katanya kaki kita saat ni tu jadi saksi semua kita duk gimana? Ia akan royak habis. Depan Tuhan saat ni. Habis. Tu nak katanya keadilan Tuhan saat ni tu. Tuhan tidak royak dah kata dia tu amat adil. Bukan dia buat lagu ning saat ni tu. Dengan apa? Dengan paksa. Paksa lagu mana? Tengok pada hari akhirat Tuhan tutup mulut, Tuhan kunci mulut. Pas hidup apa? Anggota lain hidup kecek saat itu. Paksa ke? Dok. Jangan pahal lagu tu dah. Pada ayat Quran malening hak Syekh Qadir min deli mik sana. Hak katanya anggota kita kena jaga. Hak katanya kalulah kita saat itu tak jaga anggota kita, ia akan jadi saksi kepada Allah Ta'ala yang akan jadi khabar kepada Allah Ta'ala. Semua anggota tu akan kecek boleh kecek bukan daripada paksa. Hanya faham molek. Hanya daripada sifat keadilan Tuhan. Tuhan nak jadi adil. Ya. Ada dunia ni kuwi selamat dah mung. Anak poh tu baik daripada perut ibu selamat anggota cukup. Lepas tu anggota cukup saat itu hak dia wi, saat itu nikmat hak dia wi tu kita guna setara mana kepada dia. Kita tak tahu Allah Ta'ala banyak setara mana. Kita ingat ada jaksa yang Allah Ta'ala beri situ. Kalaulah kita ingat, mesti kita duduk jalan taat kepada dia. Tu nak katanya, adil Tuhan ni. Tuhan tu adil. Dah dunia dia widah, ingatlah akhirat sana. Aku nak balas, aku nak ingat, aku nak tuang kelik Tuhan kata. Tu situ, we faham molek. Maka habis itu, faham. Nak katanya semua saat itu suruhlah jaga kita. Saat itu anggota kita yang 7 wajib kita kena jaga. Tapi itu setengah ulama katanya wajib. Handaklah di situ mana kata wajib hak ngaji minggu lepas tu. Wajib ni lagu mana? Wajib bukan dengan mana katanya kalulah buat tu boleh pahala tinggal tu dosa, bukanlah wajib tu. Tu. Wajib mesti panggil katanya wajib sinai saja dia panggil. Aci boleh. Gitu lah. Seolah tak menepati wajib dah lah. Tu. Wajib di sini makna katanya ya ada gitu lah. Katanya wajib ni ya katanya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tu. Habis itulah kita ni kata dan hendaklah tu di situ mana kata menepati wajib dah. Mana kata usaha-usaha kita tu we adi sungguh. We adi jaga sungguh anggota kita. We adi pelihara sungguh anggota kita saat itu. Tu makna gitu dah tu. Sebab apa? Tengok ayat Quran ini. Ayat tu hak pula tu. Kalaulah kita tak jaga, ingatlah akhirat sana. Pun sia naik kita juga. Kalaulah kita pelihara, kita jaga pun di naik kita juga. Habis itu dah. Maka pada ayat ni ayat Quran surah Yasin ni bahang. Dia tubik dua makna. Dia tubik dua paham pula di situ. Yang pertama, yawi makna gemar. Tambah sifat gemar kepada kita.
Yang kedua, ya sifat menakut kita. Tu. Gemar ni lagu mana? Lah ayat Quran ini. Tikuan tu baik pula pada ayat Quran ni ulama dok bercara katanya 7 ayat Quran ini tu baik 2 makna pula. Yang pertama makna targhib. Kalau bahasa Arab targhib. Targhib ni makna menggemarkan. Yang kedua makna tarhib. Tarhib ni makna kata nak menakutkan kita. Dah. Targhib ni nak menggemarkan kita tengok. Tuhan kata dah. Kalulah kita hari pada dunia ni kita jaga semua anggota kita naik saksi tak kan? Targhib ni makna kata menggemarkan bagi orang yang rajin buat amal ibadat, ia akan jadi saksi akhirat juga depan tu. Kata yo ni rajin buat amal ibadat. Tu. Dan lagi pula tarhib ni menakuti. Menakuti makna katanya ia nak beri takut, nak beri sedar kepada orang-orang yang duk deraka kepada Tuhan. Orang-orang yang duk khenak nikmat yang Allah Taala beri saat itu, ingatlah katanya hari akhirat anggota ni akan jadi saksi. Tu baik makna itu. Utama makna targhib nak menggemarkan. Yang kedua tarhib nak menakutkan. Tu habis dah situ dah. Tu makna katanya kita boleh peherah le ayat Quran ini. Boleh peherah hak Syekh Qadir bin Deli wak sahih katanya, kalulah kita tak jaga anggota kita saat itu semua saat itu ia akan jadi saksi semua. Kaki kita. Hak ni wak mana? Mulut. Kaki dua tu ya contoh tak kan? Mata kita masuk juga, telinga kita pun masuk. Dan lain-lain lagi perut kita. Kemaluan kita. Nak ngaji lepas lidah kita. Tu masuk belakang tu. Ingat molek. Habis. Maka Syekh Qadir Mendeli kata pula. Maka tiap-tiap start dia kita tu. Kita jatuh tah. Ada yo ngapo. Maka tiap-tiap. Maka di sini kalau orang mengaji pondok, kalau orang biasa duduk pondok lah. Panggil maka ni, panggil maka nak tafriq lah ni. Maka nak tafriq mafhum. Tafriq mana kata nak reti daripada hak royak saat itu nak buat kesimpulan dia dipehar katanya gini. Kata lagu mana? Maka tiap-tiap anggota bertutur ia tiap-tiap anggota saat itu tutur dengan kejahatan yang keluar daripada tiap-tiap anggota. Tu pehar daripada butik ayat Quran, pehar daripada sepotong ayat Quran Syekh Qadir bin Deli waris itu mana katanya tiap-tiap anggota kita saat itu bertutur tu dengan mana kata bercakap. Semua anggota kita yang 7 tu ia boleh kecek dengan kejahatan yang keluar daripada anggota Allah. Tu. Pia-pia kita buat benda kejahatan, ia akan kecek habis anggota kita. Start dia dah. Supaya tu jugalah kita saat itu rajin buat benda kebajikan, buat benda taat kepada Allah Ta'ala pun supaya tu juga. Makna katanya tiap-tiap anggota tu pun nak kecek jugalah. Bukanlah katanya benda jahat saja yang nak kecek tu. Kecek hak kebajikan pun ya kecek juga anggota kita tu. Tu. Rajin nak buat benda apa? Benda amal ibadat kepada Allah Ta'ala kita kata. Rajin nak buat benda apa? Benda yang jadi derhaka kepada Allah Ta'ala. Beringatlah. Beringatlah. Anggota semua tu je nak kecek habis kepada Allah Ta'ala. Royak hal. Kita saat ni tu wasa sedar lagi. Kita saat ni tu wasa takut ke tak dengar sepotong ayat Quran ni. Sabitlah. Bagi orang-orang mukmin yang beriman dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar hati. Apabila dengar ayat Quran ni. Wasa gerung dah. Wasa gerung dah. Dah. Kalau tak wasa gerung lagi bukan dah naik belu roma tak apa dah. Ya dah. Naik belu roma tak yang dengar ayat Quran ni. Naik juga ya atas sejuk. Sejuk okey gitu. Dah. Tu pehelah jagalah molek dah. Janganlah kita kaca duk mengaji, janganlah kita duk ambil tahu. Tengok kita main ngaji malam ni, telinga kita jadi saksi dah depan Tuhan. Mata kita malam ni pun jadi saksi belaka. Kaki kita boleh mari malam ni pun jadi saksi. Tangan kita tu pun jadi saksi habis. Hati kita nung pula kena jaga selagi.
Kalulah hati kita mari ngaji tak ada ikhlas mana hati. Tak ada adik ada balas Dah, semua anggota pun tak ada adik balas Mana kata nak adik ada balas malam ni, hati kita kena ikhlas sungguh main ngaji malam ni. Ikhlas ni lagu mana ikhlas? Wak popo ya di ikhlas ngoti sungguh. Main ngaji dengan ikhlas. Dah, wak semaya pun dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, zakat haji biar di ikhlas. Ikhlas ni iaitulah we ada sama anggota zahir dengan anggota batin kita tu dengan perbuatan panggil. Tu makna ikhlas. Dah, sabit tu kita mari malam ni we ada ikhlas sungguh. Apabila kita ikhlas sungguh, ada pahala, ada ganjaran. Semua anggota kita jadi pahala habis. Tu habis. Tu mari duk le masjid pula. Kalau besar di situ dah. Kalau besar pula di situ. Ingat molek. Sikit lagi. Maka dia kata lagi, tak mado tak mado wak ispotan ayat Quran. Tak mado ni. Dia kata lagi dan firman Allah Taala lagi. Wak dua ayat Quran malam ni tengok. Syekh Qadim Mendeli wak dua ayat Quran malam ni. Wak banyak ni kerana apa? Kerana nak kita tu dia dikemah sungguh. Dia dikejak sungguh. Tu tengok. Dan firman Allah Taala وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Ini pada surah Fussilat ayat rakam 22. Tengok dia kata apa di sini. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Tengok ni. Gerah-gerah nak habis. Dia katanya dan tiada ada kamu dahulu. Tu saya kata ni. Mung dulu ni. Tak ada ke apa? Di dalam dunia kita duk tah dunia ni bersembunyi. Mana katanya kita hidup duk tah dunia ni kita tak boleh nak lepas, kita tak boleh nak lari daripada apa? Bersembunyi. Sembunyi ni mana katanya susuk. Tak tolaklah kita royak saat ni tu. Lari tak boleh, nak lepas pun tak boleh. Kita hidup tah dunia ni. Ning sepotong ayat Quran ni nak kecek terhadap kita pada hari akhirat isyak kita mati. Padahal kita tak ada mati lagi. Ni ayat katanya kita hidup tah dunia ni. Tak boleh nak lari, tak boleh nak lepas mana? Pada ketika mengerjakan kejahatan. Tu. Kalulah kita duduk tah dunia ni, saya kata. Tu. Kita duduk tah dunia ni, kita tak boleh nak lari, tak boleh nak lepas. Kalulah kita buat benda tak molek saat ni tu. Kita wasa lepas ke? Tak lepas. Kita wasa lari boleh ke? Lari tak boleh. Nak lari tak boleh saat ni tu daripada mensaksikan atas kamu. Tu. Nak lari tak boleh sikit habuk. Kita saat ni tu. Semua kita dah buat benda tak molek saat ni tu. Semua hak tak molek tu akan jadi naik saksi atas kita habis. Gapo tu? Mu naik saksi oleh segala telinga kamu. Telinga kita. Rajin kedok duk dengar orang baca Quran, rajin kedok duk dengar orang duk baca kitab, rajin kedok orang duk dengar ceramah. Kau telinga kita yang anak Allah Taala dak wi nikmat kita saat ni kita rajin duk dengar benda tak molek kita kata. Rajin duk dengar benda siap kita kata. Rajin duk wahai dengar demo kecek benda tak molek kita kata. Ingat moleklah. Kita duk kerja benda tak molek saat ni tu, dah. Duk dengar benda tak molek saat ni tu, telinga tu lah akan jadi naik saksi. Dah, saat dia dah. Tah dunia ni kita tak lepas weh kat ibu kat bapak. Kita sendiri pun support tu ya. Dah, bukanlah kata duk kecek sedak, bukanlah kata duk royak sedak, bukanlah kata duk mengajar sedak, duk royak weh kat ibu kat bapak dengar. Duk royak weh pemuda-pemudi dengar saja. Kita sendiri pun support tu. Orang mengajar ni lebih teruk lagi. Orang baca kitab ni lebih teruk lagi. Royak demo tu tak boleh nak buat teruk lah kita ni. Tu. Kalulah kita mengaji malam ni demo boleh buat amal, boleh pahala sampai kita. Boleh manfaat diri demo juga. Pas kita saat ni tu, kita orang duk mengajar. Kalulah tak boleh nak buat amal, duk pandai duk royak demo saja, beringatlah. Saya kata anak hadis Nabi kata
Tiada neraka we saat itu untuk orang jahil so. Satu kali ya nak seksa. Tapi tiada neraka we untuk orang tahu dah orang lain dah tapi tahu amal. Bang dua lalu dah. Oh tu kita takut tu. Orang lain ni orang tahu lebih takut daripada orang biasa lagi. Kalulah pandai royak saja tak buat lo. Kita takutlah hadis Nabi royak tu. Wailun lil jahilina marratan wa wailun lil alimina marrataini. Nak ingat molek hadis tu. Dah. Tu tengok ni. Kita kena pakat-pakat jagalah. Kita sendiri pun kena jaga. Usaha-usaha jaga, usaha-usaha jadi anggota kita saat itu. Hidup hari-hari tu beratlah kebajikan panggil. Tu cara kita. Sebab kita manusia tamadal, lebih kita kampung biasa ah. Mengaji tak ada banyak separemo boleh mengaji seminggu sekali pun nak buat amal pun alhamdulillah dah. Nak jadi berubah dengan sekaligus ya tak boleh jadi kita orang manusia ni. Email nak timbul kat gelek. Tu. Cara kita nak buat sana tu kena buat sikit-sikit sehari kita kata. Jangan dak buat sekaligus. Cara nak ubah PA perangai atau beat kita jadi lek molek kena kena berubah jadi sikit-sikit sekali. Tu jangan dak buat kejut sekaligus. Ni ulama kata nah. Ulama katanya kalulah kita buat dengan secara sekaligus dia tak lekat lama. Supaya tu jugalah. Tu. Tinggal benda tak molek atau buat benda kebajikan kita kata Allah. Kita dulu malas maya kita kata. Pada usaha nak usaha hari-hari nak ubah jadi semaya. Hak dulu lah 5 waktu waksa je. Lepas tu usaha lah jadi 2, usaha jadi 3. Tu. Dan kita saat ni tu dah. Tak lepas daripada apa? Maksiat kita kata. Kita ni manusia nak buat kebajikan pun nak buat apa? Nak buat benda kata akte pun tapi kena ingat Tuhan lah. Semua gerak-gerik daripada Tuhan belaka. Dah. La haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Tiada jenis helah kita ni. Nak helah daripada buat apa? Buat kemaksiatan. Nak helah tak leh. Duk hari-hari kena tepuh kita kata. Nak helah nak helik tak leh. So, Tuhan kata, wala quwata dan tiada jenis kekuatan. Kuat kegagahan nak buat amal kebajikan kita ni. Wasa tak agak hari ni. Wasa lemah. Kekuatan kita tak ada. Hanya nak ada saat itu malaikat dengan Allah Ta'ala. Yani illa billah illa bima'unatillahi ta'ala. Malaikat dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kalaulah Tuhan tak tolong, dia nak tolong. Nak tolong helik daripada benda maksiat. Kalaulah Tuhan tak tolong gerak kita, dia lagi. Kalau nak buat benda kebajikan kita tak ada jenis kekuatan. Kalaulah Tuhan tak tolong, dia lagi. Semua saat itu terhenti di atas usaha kita juga. Dah, habis ingat molek. Ni. Dia kata di sini, telinga kita jadi nak saksi kepada Tuhan, supaya tu jugalah. Dan segala mata kamu, dan segala kulit kamu. Habis situ. Wala juludukum. Wala juludukum dan segala kulit kamu. Kulit kita saat ni tu. Duk rasa setuh dok. Tu dengar orang Tina kita kata, dengar perempuan ajnabi. Atau hidup setuh. Sokmo dengan perempuan ajnabi dia white nak darah demo kita kata. Tu. Hak tu hak sebaliknya hak tak molek kita kata. Dan hak sebaliknya hak molek. Kulit kita, tangan kita ni. Biasa setuh dak dengan para-para tok guru. Biasa rajin jabat salah dak dengan orang lain. Tu. Mata kita rajin kedak tengok benda molek. Kulit kita rajin kedak duk setuh dengan apa? Dengan benda molek kita kata. Nak setuh kulit kita ni lagu mana? Setuh dengan tok guru, jabat salah dengan tok guru, kucuk tok guru kita kata. Anggota kita duk gerak lagu tu. Tu jadi saksi habis itu. Tu. Ni tengok ayat Quran ni. Katanya, adakah kita boleh lari hidup atas dunia ni? Boleh lari ke tak kita? Gerak-gerik kita boleh lepas ke tak? Dah. Pada kejahatan saat ni tu. Tak lepas. Tak boleh nak lepas. Lepas kalulah tak lepas saat ni tu, kita kena usaha jaga kita kata. Jaga usaha di sungguh. Kalulah kita terlibat hidup jatuh dalam kejahatan saat ni tu anggota kita, dia jadi saksi dah akhirat esok. Ya ni wahai rajin curi, ya ni wahai rajin duk benda remo, ya ni rajin duk wangi katanya duk kenak benda orang kita kata. Habis itu telinga kita wahai duk dengar benda tak molek, mata kita duk tengok benda tak molek, kulit kita duk wahai setuh benda, anak darah remo ikut kita kata.
Tu jadi nak saksi habis kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Allah. Tengok ni dia kata. Tiada dapat bersembunyi. Tak boleh nak lepas, tak boleh nak larilah kita saat itu daripada sekalian saksi yang tersebut. Mana segala telinga kita, mata kita, kulit kita. Kita tak boleh nak lepas sikit habuk. Tengok. Lepas tak ada ke jalan pelepah kita duduk atas dunia ni nak boleh lepas daripada saksi tu. Tu hero ya ada. Kita hidup atas dunia ni saksi habis anggota kita. Akhirat sana ya jadi saksi habis. Mana katanya kita tak boleh nak lepas sikit habuk lah. Pas jalan nak boleh lepasnya. Dia katanya malaikat dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tu. Malaikat dengan kita. Dengan kita saat itu tinggalkan segala kejahatan itu. Kita kena tinggal sungguh. Kejahatan itu yakni di dalam dunia ni. Kita kena tinggal sungguh. Itulah baru selamat kita. Tinggal saat itu sama sekali. Kena tinggal jadi dekat sungguh. Jangan dia buat tinggal teluk-teluk itu tak boleh. Buat cungak mai kita kata. Ya kita contoh kata. Contoh misal kata. Satu orang kena hidup fubak tinggal aktong kita kata. Tu. Klik daripada fubak tu Allah juruhlah nampak tu. Boleh tinggal sungguh lah. Tapi hidup juluh pula duk mai. Hidup makan pula. Hak tu panggil katanya tak lepas lagi kita saat itu. Habis tu ni katanya nak boleh lepas daripada para saksi yang tersebut saat itu, kita kena tinggal jadi dekat sungguh. Tu payah tu. Dah. Tu jalan nak selamat kita hidup atas dunia ni. Gerak-geri kita saat itu tak boleh nak lepas daripada nak saksi habis akhirat sana. Cara nak lepas kita kena tinggal ya kata. Tinggalkan kejahatan kita nak buat di atas dunia ni sama sekali sungguh. Kena tinggal sungguh. Mulut kita tak mengupak harimau, lidah kita tak kata mai-mai. Tak fitnah kat orang, tangan kita tak ada curi, kaki kita tak ada pergi tempat tak molek, kita kata. Perut kita kata tak ada makan menahre. Parak kita tak ada zina ikut syek. Hak tu kita katanya hak tulah jalan selamat bagi kita. Habis dah. Kerana apa weh dia gitu katanya tak dapat tidak tiada dapat bersembunyi saat itu. Kita tak boleh nak lepas saat itu. Hidup atas dunia tak boleh nak lepas. Malaikat kita kena tinggal tak nak lepas. Kerana apa? Kerana bahwasanya tiada bercerai iyo bodoh. Kerana bahwasanya tiada bercerai. Tadi deh. Bercerai iyo. Jadi sikit digengih sikit. Kerana bahwasanya tiada bercerai semua segala anggota kita saat itu. Tak boleh nak cerai daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tu, sampai tu. Kita saat itu tak boleh nak lepas sungguh. Oleh kerana apa? Anggota kita mana tangan, kaki, mata, telinga saat itu. Semua anggota hadut atas tubuh badan kita saat itu dah tak boleh apa, tak boleh nak bercerai sikit pun dengan kita. Tak boleh nak duk becak suku Kalau boleh duk becak suku siapa lah yang boleh cabut tadi dah. Hari ni masa nak pergi curi barang dia mau becak cabut hak lu tangan tak rumah. Kalau tu kalau lah boleh becak hak tak apa, tapi ni tak boleh nak becak cabut dia panggil. Kena duk tepek dengan kita semua tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tengok. Masa kita kata hari Khamis, masa pukul 12.30 kita duk pergi makan benda tak molek kita kata. Makan benda tak halal. Makan benda remo dengan cara zalim. Makan kereta anak yatim. Kita kata. Ingatlah masa tu, hari tu, pas tu tepat mana? Semua saat itu kita tak boleh nak lepas. Anggota kita saat itu akan nak saksi habis. Habis tu ya katanya, kita hidup atas dunia ni tak ada sikit habuk nak lepas. Hak nak boleh lepas kita kena tinggal. Hak tu lah jalan selamat kita. Dah. Pas tinggal kita saat ni tu kena usaha lah. Usaha jadi sungguh-sungguh. Azih hati, tak hati, kemas sungguh. Dah. Tu nak katanya tak boleh nak cerah semua anggota kita daripada manusia saat itu pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Allah.
Kita tak boleh nak buat sedak lah. Jangan buat sehemai anggota kita. Kita kena jaga. Kita orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dah. Kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita beriman daripada hari akhirat. Kata hari akhirat saat ni tu ada. Kita beriman dah dengan Allah Ta'ala. Maka kita saat ni tu kena usahalah diri kita. Saat ni tu widuk dalam ketaatan. Widuk dalam jalan ni. Widuk dalam batas. Widuk dalam kerak. Allah Ta'ala kamnau. Kita kata Allah Ta'ala royak. Tu lah. Hidup sehemai anggota kita. Dah, buat emo kat ibu bapa, buat emo kita sendiri pun masuk juga. Dah. Hidup sehemai ingatlah akhirat sana. Anggota kita saat itu akan jadi saksi habis kita buat benda tak molek. Ingat. Habis. Tu baru habis bahasa pendahuluan. Nak cara tetangga kita yang royak gapo, baru habis malam ni baru. Banyak dah 2-3 kali nak boleh habis. Tu. Dia katanya selagi menyembut hamba di sini kena kepada Syekh Qadir lah. Ia ni akan lagi nak sebut ke apa? Akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Selagi nak oyak so. Anggota 7 ni ada oyak dulu. Saat ni tu wajib kita kena jaga bergapo ratik. Mula-mulanya mata. Patutlah mata so ni. Banyak perkara tu. Banyak perkara cara kita nak jaga anggota nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita nak jaga bagaimana. Kalaulah kita tak jaga, nak timbul fitnah, nak timbul kesesatan apa, insya-Allah lain kali kita akan sapa. Teseng ni. Seolah katanya kita duduk mengaji regal duduk kusna baru. Dah saat duduk kusna baru katanya. Kita penawar bagi hati hak dia karen ni lah kita dia nak kecek harga apa, nak kecek hasakut pak mana, baru dak habis kusna baru. Isi tak ada masuk molek lagi. Habis itu dah. Maka wak si pun lebih daripada mengaji ni dah. Sikit sebanyak. Tetap ayat Quran, hak Syekh Qadir wari 2 ayat Quran tu. Bersakut pak katanya anggota kita yang 7 saat ni tu, kalaulah kita tak jaga, kalaulah kita rajin buat benda maksiat, ia pun jadi nak saksi juga akhirat sana. Kalaulah anggota kita yang 7 saat itu rajin nak buat benda kebajikan, benda taat kepada Allah Ta'ala, ia tu pun menjadi nak saksi juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana dengan ayat tersebut saat itu, dah wajiblah di atas kita semua kena jaga anggota kita. Kena jaga awal-awal kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dah. Tu wajib kita kena pada hendaklah kita saat itu jadi wajiblah kita tu jaga wiya disungguh, pelihara wiya disungguh. Dah. Oleh kerana apa? Kalaulah kita tak jaga takut masuk le golongan daripada sepotong ayat Quran yang royak saat ni tu dah. Tu habis. Kama dia katanya kita yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Habis kata dah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Pada muka 3 kita hadis muhimmah pada muka 3 dah. Jangan sungguhnya situ tak. Telah diceterakan. Situ dah siapa? Tak ada dah. Tengok dia kata dan sungguhnya. Ni nak kayak cerita lain pula ni. Dah kita ada muhimmah ingatlah. Kita ada sakut pauk habu rumah tangga. Dah. Suami isteri. Tu. Hak suami, hak isteri kena buat terhadap tok laki lagu mana? Lepas tu tanggungjawab tok laki kepada bini lagu mana? Kita ni akan royak, kita ni akan sebut, akan bahas. Maka minggu lepas saat itu duk royak banyaklah cerita hak-hak orang tino yang kena buat kepada tok laki. Maka mari malam ni pun masuk sepatah hadis pula nak royak katanya hak isteri saat itu kena buat kepada tok laki dia tu lagu mana tengok dia kata malam ni. Dan sungguhnya telah diceterakan. Cetera ni makna katanya hikayat. Nah, boleh juga atau cerita. Tu telah diceterakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sendiri. Nabi royak. Baik daripada perkataan Nabi ni katanya bahawa sungguhnya ia Rasulullah Nabi sendiri ni tak kalau datang ke Madinah. Satu hari Nabi pergi kepada Madinah, keluar ia Rasulullah
Gi kepada satu jenazah. Bunyi khabar yang kata orang mati. Nabi pun tu baik gi lah nyo. Dah. Nabi tu baik gi saat itu, maka melihat ia Rasulullah. Nabi pun tengoklah. Tengok akan beberapa para puai. Banyak kumpulan para puai tu baik saat itu. Mengiring akan jenazah saat itu. Nabi tu baik satu tempat tengok para puai saat itu Allah banyak duk tepi mengiring duk tepi dia panggil. Duk tepi mayat. Tengok orang duk usung mayat punya duk tepi itulah. Nabi tengok lagu tu saat itu. Tengok ni. Jangan dua. Tu baik kita pelaga mah kita mati mah kita saat ni tu. Ramai deh. Ramai pakai nak pergi melawak, ramai pakai nak pergi turuk. Tu. Hak ni tengok cerita ni Nabi royak masanya pergi Mekah tengok pada satu hari ada orang mati Nabi potubek sana tengok orang tina potubek juga duk tepi. Maka bersabda ia Rasulullah. Sabda bagi sekalian mereka itu perempuan saat itu. Nabi pun royaklah kepada faktin hak ramah duk tepi kepada jenazah saat itu. Nabi tanya lagu mana? Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Nabi tanya lagu tu. Hei Fatina, hei Fak mu ramai-ramai ni. Mu nak pikul juga ni mayat saat ni sama-sama orang duk pikul mayat tu. Kacau duk tubik ramai nak tubik pikul juga ni. Tu. Mu nampak ramai. Nabi pun tanya lagu tu lah. Mu ni nak pikul juga ke? Hei Fatina ramai-ramai ni. Bersama dengan orang duk pikul mayat mu nak pikul juga ni. Boleh tubik ramai terlalu ni. Maka sembah kami sekalian. Maka sembah kami. Sembah ni mana kata jawab lah. Dia kecek dengan sembah. Bukan sembah rokok sujud suku sembah tu. Dah. Maka sembah kami sekalian. Maka menjawablah kami sekalian ni. Faktino ramah-ramah pun jawab. Tak kalau Nabi duk tanya saat itu. Jawab lah ke mana? Tiada. Tiada. Yakni tiada apa? Tiada menanggung serta sama-sama dengan orang saat itu. Tak kali. Aku mari aku tubik saat itu. Aku tak ada tanggung kali. Aku tak ada pikir kali. Maka bersabda ia Rasulullah. Nabi pun tanya pula. Tanya ke mana? Adakah kamu semaya serta orang yang menyemaya akan jenazah? Mu tubik ramai-ramai ni. Wapa retina mu nak semaya juga ke? Tu. Mu nak semaya banyak juga ke? Tubik ramai terlalu. Maka sembah kami sekalian. Faktina saat ni pun jawab juga kepada Nabi. Jawablah ke mana? Tiada. Yakni tiada semaya. Tak kali. Tu. Tubik pikul mayat. Podak tubik semaya. Podak pas tubik wapa ramai-ramai. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya royak pula. Royak bagi sekalian nyonya para puan. Nabi kata kena. Balik oleh kamu sekaliannya. Nabi hemat selalu dah. Giduk gelewak mai tempat orang duk pikul mayat, duk usul mayat kita kata. Giduk ada ramai-ramai ke masjid, kamu kena sembahyang mayat juga. Mugadak belaka Nabi tanya saat itu Nabi pun royak lalu dah. Balik oleh kamu sekaliannya nya para puan. Laik fakmong. Tiada ada ziarah. Dengan makna katanya tiada pergi serta jenazah. Mung tak boleh pergi bersama-sama jenazah. Orang nak pikul mayat, nak pergi kubur, Nabi kata jangan dok pergi. Tiada ada ziarah dengan makna katanya tiada pergi serta jenazah. Nak melawat rumah tak apalah. Tapi ketika orang nak pikul mayat, pergi turun kubur je. Orang atas duk ramah, turut punggung, turut ponggat, turut belakang mayat saat ni tu. Retina jangan dok pergi. Jangan dok pergi. Dan tiada ada pahala. Kalau kacau duk buat juga. Pahala pun tak boleh. Tu. Pahala pun tak boleh. Nabi duk royak ada. Jangan duk pergi ramai-ramai. Pergi lepas daripada kambuh tak apalah. Duk ramai-ramai ketika orang duk usul mayat ke. Atau remo duk gelewak nak semayang mayat kita pun tubik. Fak kita orang betina ni. Nabi royak kata no. Balik oleh kamu sekaliannya. Tiada ada ziarah. Yakni tiada pergi serta jenazah. Jangan duk pergi. Dan tiada ada pahala. Pahala pun tak ada boleh buat lagu tu. Maka sekalian mereka itu para puai orang tino semua saat itu. Nabi kata kena.
disuruh mereka itu para puai saat itu suruh dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Tu. Nih, tengok orang Tino dok kalup gaduh dok tubik pada biko mayak saat itu. Dok ada gelewak ketika remo nak semaya Nabi hamba soklet rumah. Dok dalam rumah fak mung semua saat itu. Sebab apa boleh Nabi suruh lagu tu? Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Ha ni tempat nak ni. Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu para puai saat itu. Gidok juru kerja ko. Khidmat tok laki ni banyak perkara. Wa emo wak lak nasi tok laki makan kita kata. Wa emo dok basuh baju tok laki. Wa emo dok sipai rumah. Wa emo apa? Dok apa sajalah dok mengasuh anak ko kita kata. Wa kerja tu mana kata khidmat kepada tok laki tu lagu tu lah. Boleh Nabi suruh orang Tino dok rumah saat itu. Kerana apa? Kerana kita dok buat kerja lagu tu hal rumah saat itu. Nascaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu para puai. Nascaya menyamai akan yang demikian itu. Apa dah? Nascaya menyamai akan demikian itu khidmat saat itu. Sama ya Allah orang Tino rajin dok buat lagu tu rumah saat itu. Daripada mereka itu para puai sekalian semua tu gapo taat dan ibadat bagi segala lelaki tu beheng we orang Tino duk saja ya rumah ya kita kata rajin duk basuh hap ingin kau kita kata basuh baju ngasuh anak lipatkan baju tok laki duk bersih rumah kita kata Nabi kata kena orang Tino yang rajin buat benda pasal tu rumah dia boleh pahala sama dengan tok laki. Tok laki mau rajin duk buat taat kita kata. Rajin duk buat ibadat kepada Allah Taala. Tok laki wajib mari masjid, tok laki rajin duk buat jemaah. Tok laki saat itu duk buat jalan taat semua kepada Allah Taala, tapi bini duk saja rumah tuju khidmat rumah tok laki saat itu, ia boleh sama dengan kita buat. Tak berdebel ke mana tu tengok tu. Sungguh patut berat hal rumah kita kata dah. Tapi pahala ni tengok akhirat ni. Balas dia saat itu orang Tino duk le rumah saja duk buat khidmat hal rumah, buat taat poh tok laki, ibadat poh tok laki dia romo juga. Ha tu nak katanya besarnya orang Tino ni. Ha tu besar orang Tino. Sabit tu ya ada sejarah sahabiah tu naik tengok orang atas rajin pergi masjid. Naik tengok orang atas masa tu boleh pergi pergi sabar bersama dengan Rasulullah, pergi mengayuhah dengan Nabi. Nabi aku buat Tino ni, mana nak pergi sama dengan orang atas tengok fok yo boleh pergi masjid. Siapa kata boleh ketok ayat Quran ya ayyuhallazina amanu kita kata. Fok ayat atas saat itu boleh buat benda banyak benda taat. Siapa fok sahabiah saat itu naik dekin nak ratik. Nabi tanya mung dioyak kepada fok mung semua mung khidmat kepada tok laki mung hal rumah ni mung boleh pahala semua. Tok laki mung gi pergi sabar kita kata. Tok laki mung panggil katanya duk buat ibadat kita kata. Nabi kata mung boleh sama yo. Mung tak ada kena tubik kali tapi mung duk khidmat hal rumah boleh pahala sama. Tu ni besar ke Tina. Ni tak mau nak lekat rumah ana dah. Rajin jalan ni pada tengok lah ni banyak perkara masa sibuk dia panggil. Kena hidup cari makan. Tu lain hal lain kecek suku hak tu. Tapi nak royak katanya acara umum hak hadis Nabi royak katanya orang Tino ni. Dah. Duk khidmat hal rumah saja kepada tok laki saat itu pahala je boleh supaya taat tok laki. Ibadat tok laki pun je romo juga. Dah. Tengok tu. Hak orang Tino kena duk setara tu. Duk le rumah. Khidmat tunai hak kepada tok laki yang wajib atas dia tu kena buat kepada tok laki. Setara tu dia boleh pahala dah. Ganjaran besar dah orang Tino tu. Habis dah. Ni nak ayat katanya hadis hak mengaji malam ni. Nabi tengok orang Tino duk pada satu tempat di Madinah saat itu duk main lagu tu, duk berlaku lagu tu, Nabi pesan selalu dah katanya mung hefat Tino duk le rumah lah paling comel sekali. Duk khidmat kepada tok laki mung tu lah lebih sekali. Oleh kerana mung duk khidmat kepada tok laki tu pahala taat atau ibadat tok laki mung boleh sama tu. Tu dah. Tu niat kata besar we Tino.
Tu. Hak ia kena taat ngebuat kepada tok laki berat dah di situ. Apabila ia boleh duduk lagu ning, duduk khidmat hal rumah, tapi ingat katanya palase ganjare ia boleh sama dengan tok laki tengok. Habis dah. Tu. Dia kata lagi, seperti barang yang lain diciterakan di dalam beberapa khabar. Banyak lagi lah. Sekarang tu, hak tu cerita lain dah tu. Ni nak kata cerita hak wari malam ning lah kita hadis muhimmah dak royak tetengek orang tino kelebih dia. Ya raja khidmat le rumah. Patu ya ada sepotong hadis lagi yang kata supo tu jugalah orang tino ni hak Nabi pesan ni. Rajin duk khidmat kepada tok laki, ia akan boleh semua taat tok laki punya boleh, ibadat tok laki punya boleh supo dengan tok laki. Maka hadis yang kedua hak lagi akan datang ni kita kena baca semula dah tu. Ya panjang. Ya panjang cerita tu. Tu habis cerita suara situ tu. Tu. Ya pasal dia kita ada muhimmah ni banyak cerita. Gi cerita. Ya hadis Ya sambung mari. Tu habis. Maka wak ke boleh dah. Wak pengertian kita boleh ngaji kitab muhimmah ni orang tinawi rajin buat taat kepada tok laki kita kata. Hak ya tunai dah kepada tok laki dia kita kata. Tak deraka kepada tok laki. Sodah di situ. Lepas tu rajin duk buat benda le rumah kita kata. Ni seruak naik cai. Tak seruak naik cai. Allah, anak-anak tak ngasuh. Aku semua ngasuh kita kata. Allah pinggir-pinggir pun tak ada pakai baju pun tak ada nak basuh Allah. Nak cara kau bel pula. Jangan duk ngepek lagu tu. Yang ngepek letih penak je pasal dia. Tapi kalau kita rajin buat benda pasal itu boleh pahala tu orang Tino tu. Orang yatim ni banyak parak kita kata. Banyak tanggung ni. Sebab apa orang yatim banyak tanggung ni? Tanggung hak dia kena beri kepada tok bini ni banyak lagi. Dia tak ada nak cara hal rumah tapi ni kata orang Tino saat itu cara hal rumah kita kata. Hak tu apa yang katanya pahala boleh sama dengan tok laki. Tu habis. Kama dia katanya diciterakan di dalam beberapa khabar bahwasanya kena tanda situ tu. Diciterakan di dalam beberapa khabar bahwasa sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi. Miskat tu dah kita nak ada situ. Tanda molek bebeh mudah tanya. Tapi dah apa saja daripada kita mengaji dua buah kitab tu hak molek daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak tak molek hak tak sedap dengar daripada kecacatan ke doa saya harap semua ibu bapa dah pemuda-pemudi hendak mengaji malam ni harap-harap cucu ai ke maaf semua. Maka dah sudah ngaji tadi tu kita pakat-pakat wak ruah detik dah. Wak arwah sikit sebanyak oleh kerananya ada demo proses wak arwah ni. Sudah ngaji kita wak satu baik satu gimana lah wak arwah. Kemudian katanya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.